Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eliana Syafiqah binti Muhammad Midali. Saya dan kumpulan saya iaitu kumpulan 5 akan membincangkan tentang faktor persekitaran geofizikal, pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu geofizikal? Dikenali sebagai geosistem atau fisiografi. Cabang geografi yang dedikasikan untuk kajian, analisis dan pemahaman tentang permukaan bumi, corak, proses dan elemen semula jadi. Geografi fizikal memberi tumpuan di atas ruang dan elemen ruang geografi. Persekitaran geografi adalah sesuatu etnik yang mempunyai pertalian, sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban yang lain. Terdapat 3 contoh sumber dan produk yang menjadi asas barang dagangan. Antaranya adalah rempah ratus, sumber asli dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eliana Syafiqah binti Muhammad Midali. Saya memegang nombor matrik 17 GSK 21F2031. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor geofizikal di Tanah Melayu. Sebelum saya melanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menyatakan maksud geofizikal terlebih dahulu. Untuk pengetahuan anda semua, geofizikal adalah salah satu kajian yang dilakukan oleh manusia terhadap keadaan muka bumi yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Terdapat 3 kajian yang dilakukan oleh manusia terhadap muka bumi. Yang pertama adalah kedudukan yang strategik. Yang kedua adalah tumbuhan. Yang ketiga pula adalah sumber asli. Sejak dahulu lagi, Malaysia atau kita kenali sebagai Tanah Melayu sangat terkenal dan menjadi tarikan penjajah untuk dijajah. Hal ini kerana Malaysia terletak di satu kedudukan yang strategik di mana terletaknya di antara timur dan barat. Selain itu, menjadi salah satu pusat dagangan untuk pendagang luar berdagang di negara ini seperti negara India dan China. Untuk pengetahuan semua, negara India telah melakukan perdagangan dengan mendagangkan rempah ratus, manakala negara China pula memasukkan bahan wangian. Dengan ini, interaksi antara 3 buah negara yang berbeza telah mewujudkan etika dan peradaban yang masih dikekalkan sehingga kini. Tambahan pula, kedudukan Malaysia terlindung daripada angin monsun dan juga Tanah Melayu ini dikelilingi dengan Laut Cina Selatan. Seterusnya adalah tumbuhan. Tumbuhan di Tanah Melayu juga dikaji akan kewujudannya. Tanah Melayu terkenal dengan tumbuhannya seperti hutan bakau, pokok api-api dan nipah. Di sini terdapat 3 contoh kegunaan tumbuhan di Tanah Melayu. Antaranya nira nipah yang digunakan untuk menghasilkan arak dan tuak pada zaman dahulu tetapi masih digunakan pada masa kini. Yang kedua adalah daun nipah. Ia adalah salah satu bahan asas yang digunakan untuk melakukan aktiviti anyaman. 3 contoh anyaman yang dilakukan adalah menghasilkan tikar, atap dan bakul. Yang ketiga adalah hutan bakau. Hutan bakau ini adalah salah satu kepentingan yang perlu ada berfungsi sebagai penampan hakisan ombak dan mampu menahan ombak tsunami. Dan yang terakhir adalah contoh mengapa Tanah Melayu menjadi tarikan penjajah untuk menguasai Tanah Melayu. Hal ini disebabkan Tanah Melayu kaya dengan sumber asli. Antaranya adalah biji timah, minyak dan juga emas. Bagi penutup untuk perbincangan kita pada hari ini adalah etika dan peradaban yang ada pada masa kini telah wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Interaksi antara penduduk tempatan dengan pendatang asing membina sesuatu akhlak dan adab yang baik. Tambahan pula, negara kita sangat menitik beratkan tingkah laku yang mulia dan baik. Etika dan peradaban yang berkualiti dapat mencerminkan imej negara yang baik dan juga dipandang tinggi oleh negara luar.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Nazira binti Azman. Nombor pendaftaran 17 DSK 21F2047. Saya ingin membentangkan tentang tajuk laluan pergerakan perdagangan. Okey, yang pertamanya ialah terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Kedudukan semenanjung Tanah Melayu di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Ia menjadi tumpuan kepada para pedagang asing sekaligus memainkan peranan sebagai penyambung kawasan perdagangan utama di dunia pada ketika itu, iaitu di antara benua India dan benua China. Keduanya ialah muara Sungai Melaka yang dalam, membolehkan kapal berlabuh dengan mudah bagi menurunkan barangan dagangan dan mendapatkan barangan keperluan. Yang ketiganya ialah Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Pulau Sumatera menghalang tiupan angin monsun barat daya, manakala banjaran Titiwangsa dapat menghalang tiupan angin monsun timur laut. Keadaan ini membolehkan kapal dagang berlabuh di Pelabuhan Melaka dengan selamat. Nombor 4 ialah Melaka merupakan tempat pertemuan angin monsun timur laut dan barat daya. Pedagang dari timur datang ketika angin monsun timur laut yang bermula dari bulan November hingga Mac, manakala pedagang dari barat pula datang ketika angin monsun barat daya yang bermula dari Mei hingga September. Keadaan ini menjadikan Pelabuhan Melaka sebagai tumpuan pusat dagangan dari timur dan barat. Yang kelima ialah bentuk muka bumi yang berbukit-bukau. Ini menjadikan petunjuk kepada pedagang untuk berlayar ke Melaka dan tempat yang strategik untuk memerhati dan mengawasi Selat Melaka. Kesimpulan, secara umumnya kedudukan geografi telah memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Contohnya kedudukan geografi Kerajaan Melaka, malahan melalui persekitaran geofizikal ini juga berlakunya aktiviti perdagangan antara pihak luar. Ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan ekonomi di Tanah Melayu pada ketika itu. Akhir sekali dapat membentuk rumput etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara, contohnya Melayu Deutero. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syuani binti Abdul Tawab. Nombor kad majlis saya 17 DSK 21F2074. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tajuk kedudukan Melaka dalam pemerhatian Barat. Ketika merkantilisme mula berkembang di Eropah mula mencari sumber-sumber asli dan berfikir mengenai pasaran dunia. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan maksud merkantilisme dalam konteks ini. Merkantilisme ialah kepercayaan bahawa kesejahteraan sesebuah negara hanya ditentukan oleh jumlah modal yang disimpan, di mana jumlah perdagangan sedunia tidak berubah. Sumber Wikipedia. Dan bermaksud sumber bahan mentah, emas dan komoditi-komoditi yang lain. Komoditi juga bermaksud barangan-barangan yang berharga. Tambahan, fahaman merkantilisme ini juga diikuti dengan kefahaman kapitalisme dan imperialisme. Kemudian dicantumkan dalam agenda 3G, iaitu Gospel, Glory dan Gold yang ditaja oleh gereja. Ini ialah gambar-gambar yang boleh menjadi contoh gambaran ketika perkembangan merkantilisme di Eropah. Gambar biji timah, emas, biji kopi, sistem kefahaman kapitalisme dan imperialisme. Gambar imperialisme menunjukkan perebutan kuasa besar untuk merebut tanah jajahan. Kedudukan yang strategik. Geografi. Berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat, kelebihannya ialah menjadi pusat perdagangan dan menjadi titik permulaan perjumpaan pedagang dari seluruh dunia. Pokok bakau dan pokok api-api dijadikan pelindung semula jadi, dan menjadi kelebihan, pokok bakau dijadikan kayu api dan tiang rumah. Pokok api-api dijadikan benteng pertahanan. Muara sungai yang terlindung daripada angin monsun dan menjadi tempat pelabuhan dan persinggahan kapal.
Kesan kedudukan Melaka yang strategik. Kesan-kesan kedudukan Melaka yang strategik ini ialah Melaka menjadi pusat perdagangan dunia, penyebaran agama Islam dan dakwah, hubungan diplomatik China-Melaka dan Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu menjadi lingua franca apabila kerajaan Melaka menggalakkan pedagang menggunakannya sebagai komunikasi dalam urusan perdagangan. Kuasa yang menjajah Melaka. Pada tahun 1511, Portugis telah berjaya menawan Melaka dan mentadbir Melaka mengikut sistem kapitan. Pada tahun 1641, Belanda pula yang menjajah Melaka dan tetap sama menggunakan sistem kapitan sebagai pentadbiran mereka. Bergegat juga telah ditubuhkan pada ketika itu British. Pada tahun 1765, Belanda dan British bertukar tangan akibat Raja Belanda terpaksa melarikan diri apabila Perancis berjaya menduduki Belanda. Kita telah sampai kepada pengakhiran pembentangan ini dan saya akan mengolah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada tajuk ini. Dari segi geofizikal bumi Melaka, pemimpin Melaka berjaya menggunakan kelebihan ini dan memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan kaya. Selain itu, Melaka juga telah berjaya membina sebuah pelabuhan dan kemudahan-kemudahan kepada para pedagang dan kapal mereka. Pelabuhan juga ditadbir rapi oleh Shah Bandar, Nakhoda dan Kiwi. Pada hari ini, kita juga telah dapat melihat banyak pembangunan yang dibangunkan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia, menunjukkan bahawa bijaksananya pemimpin menggunakan geofizikal Malaysia bagi memajukan pembangunan Malaysia dan menempatkan Malaysia dalam senarai negara membangun. Malaysia juga telah muncul sebagai negara paling menarik di rantau Asia Tenggara untuk pelaburan asing. Kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dan berusaha membantu para pemimpin agar Malaysia dapat berdiri setanding dengan negara-negara yang maju di masa akan datang. Assalamualaikum semua, nama saya Azri Natasha binti Hamka. Nombor matrik saya 17 DSK 21F2053. Saya akan membincangkan tentang sumber dan produk tanah Melayu. Pendahuluan. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Geofizikal tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Isi-isi bagi sumber dan produk tanah Melayu. Kedudukan geografinya yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton. Pertambahan pertumbuhan plankton menjurus kepada peningkatan hasil laut. Di pesisir pantai Melaka terdapat deretan hutan bakau. Terdapat juga daun nipah. Dalam masa sama, hutan bakau juga mampu bertindak sebagai pemampan hakisan ombak dan mampu menahan ombak tsunami. Semenanjung tanah Melayu kaya dengan sumber galian terutamanya emas. Contohnya, biji besi, biji timah dan juga arang batu. Ahli-ahli geografi Yunani menggelarkan semenanjung sebagai The Golden Consonance, iaitu bermaksud bumi emas. Berikut ialah contoh-contoh gambar. Ada emas, biji besi dan juga biji timah. Penutup. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini sangat penting kerana dapat membantu pembinaan dan kejayaan masyarakat. Berdiri kukuhnya negeri Melaka pada ketika itu kerana sumber mentah yang banyak dan menggalakkan pedagang luar berdagang di negeri Melaka. Sekian, terima kasih daripada saya Azri Natasha binti Hamka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzati binti Farah Aswan. Nombor matrik saya 17 DSK 21F2027. Saya akan membentangkan faktor geofizikal muka bumi. Malaysia terdiri daripada pelbagai bentuk muka bumi iaitu tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Kepelbagaian bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia telah menyumbang
kepada pembinaan etika serta peradaban di Malaysia. Kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi ini terbentuk daripada gunung lipat tua. Ianya stabil kerana tiada gempa bumi. Selain itu, ia terbentuk daripada batu granit dan batu kapur. Kepentingan kawasan tanah tinggi adalah boleh menjadikan tempat pelancongan, pusat jana kuasa hidroelektrik, kawasan pertanian dan sumber kayu balak. Tanah Pamah di Malaysia terletak di lembah, sungai dan berhampiran dengan laut. Ketinggiannya kurang daripada 200 meter. Kebanyakannya dilitupi oleh aluminium. Tanah Pamah boleh dijadikan kawasan pertanian, kawasan perlumbungan, tapak pertempatan, kawasan perindustrian dan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.